Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid Ustazah? InsyaAllah ya, hari ini kita akan membicarakan ataupun melaksanakan satu pembelajaran ya, berkaitan dengan tajuk yang Ustazah bincangkan tadi, yang tanya kamu sebelum kita belajar dengan lebih mendalam berkaitan dengan tajuk ini. Sebelum itu sila baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, sila baca ayat hafazan seperti mana yang kita lazimi dalam kelas. Jangan lupa ya, ayat hafazan itu sentiasa jadikan amalan kamu ya. Dan boleh dibaca sebagai surah atau ayat lazim ketika kita dalam solat. So insya-Allah kamu akan ingat ayat tersebut walaupun walau di mana sahaja kamu berada, sebab kita dah lazimi ayat tersebut. Okey, baik, insya-Allah hari ini kita akan masuk tajuk tadi, wuduk dan syarat kesempurnaannya. Sebelum ni kita dah belajar tentang istinja, hukum, apa alat-alat untuk beristinja, alat-alat untuk bersuci. Okey. So hari ini kita sambung bidang fiqh berkaitan dengan wuduk. Okey. Tadi Ustazah dah tanya soalan kan, ada yang boleh jawab, ada yang tidak boleh jawab, tak apa. Okey. Kita akan lihat beberapa perkara ya berkaitan dengan wuduk. Pertama, kita kena menyatakan maksud wuduk dari segi bahasa, maksud wuduk yang sebenar. Wuduk tu apa? Okey. Dalil nakli iaitu dalil Al-Quran, daripada Al-Quran, hadis serta rukun-rukun wuduk. Apa rukun wuduk? Okey. Menjelaskan kelebihan wuduk dari segi sudut sains. Okey. Sebenarnya dalam sains ia sangat bertepatan dengan Al-Quran. Ya, banyak perkara yang bertepatan dalam Al-Quran. Yang pernah satu kajian dibuat berkaitan dengan kulit dan sebagainya. Wuduk juga ada kaitan dengan sains. Kamu boleh rujuk buku surat 119. Okey. Seterusnya, menyenaraikan perkara-perkara sunat dan makruh ketika berwuduk. Ni kita dah bincangkan, dan sepatutnya kita ada amali wuduk ni kita ada amali wuduk. Macam mana cara ambil wuduk dengan sempurna daripada rambut, daripada gigi rambut hingga ke dagu. Cara yang betul untuk sempurnanya wuduk kamu. Kalau tak kena bahagian-bahagian tu macam mana? Wuduk kita macam mana? Batal ke, sah ke tak? So kena tahu. Okey, seterusnya kita akan lihat perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Apa perkara yang membatalkan wuduk? Dan menunjukkan cara-cara berwuduk dengan sempurna. Cara berwuduk dengan sempurna yang bagaimana sebenarnya? Sebab tu kena buat amali. Saya kena lihat seorang demi seorang ataupun berkumpulan 5 orang, cara bagaimana kamu melaksanakan wuduk. Memang wuduk ni kita dah belajar sejak dari sekolah rendah Ada amali solat kamu. Sepatutnya tingkatan 1 ada amali buat kembes tarikh solat, tapi ada kekangan kita, dan harapnya perkara ini ataupun COVID ini dapat berlalu dengan cepat. Kita dapat melaksanakan aktiviti-aktiviti dengan lebih baik dan lebih maksudnya bermanfaat bagi kita semualah, dan menerangkan hukum berwuduk. Yang terakhirnya hikmah berwuduk, hukum pula. Hikmah berwuduk apa hikmah berwuduk yang kita sebenarnya tak nampak apa hikmahnya. Kita ambil saja-saja ke ayat wuduk tu, dan salah satu hikmahnya adalah
di pada mahsyar nanti Rasulullah dapat mengenali kita dengan air wuduk yang bercahaya pada tubuh badan kita. Sebab itu Rasulullah kata, kalau kita nak lama ataupun kawasan, contohnya kawasan rambut ni kan, kita hanya membasahi sebahagian, tak seluruh rambut. Tapi kalau kamu nak bercahayanya kawasan seluruh rambut kamu basah semua, bolehlah semua, tak ada masalah. So maksudnya Rasulullah akan mengenali kita di pada mahsyar nanti dengan basuhan air wuduk tersebut. InsyaAllah semoga kita dapat berjumpa Rasulullah di sana dan Rasulullah mengenali kita dengan air wuduk dan juga banyaknya selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, kita akan mulakan baru pendahuluan. Okey, baik, maksud, hukum dan hukum wuduk. Okey, maksud. Baik, dari segi bahasa, maksud ialah bersih, elok dan berseri. Dari segi istilah, membasuh anggota badan tertentu berserta niat. Niat ni penting. Kalau kita tak niat, apa sahaja amalan yang kita buat tanpa niat, dia kosong, tak ada nilai di sisi Allah SWT. Semua perkara. Sebab tu Allah sebab tu dalam hadis masa dikatakan, satu, kamu belajar innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu mestilah landaskan niat. Apa sahaja kita niat. Selalu ingatkan kepada kamu ni yang macam kita belajar hari ni. Belajarlah kerana Allah. Walaupun secara PDPR, susah nak bangun pagi ke, kena usahakan supaya kita dapat melaksanakan PDPR dengan baik dan dapat belajar dengan lebih baiklah. Okey, walaupun secara dalam talian. Okey. Niat penting niat ya. Tak ada niat, wuduk kita tu tadi macam mana? Allah terima tak? Sah ke tak sah? Mesti ada niat. Mesti kita basuh. Kita nak ambil wuduk tu kerana Allah. Niat kita kerana Allah. Ada. Okey, baik. Hukum ada dua, wajib dan sunat. Wajib wuduk ni ketika menunaikan solat dan tawaf. Wajib Kalau kita nak solat, kita tak ada wuduk, tak sah. Begitu juga dengan tawaf. Tawaf ni di mana? Di Kaabah. Tawaf tu mengelilingi Kaabah 7 kali tu. Itu adalah tawaf. Tu kalau tak ada wuduk, tak sah tawaf kita. Begitu juga kalau seseorang itu tidak suci maksudnya dia sedang haid, dia nak tawaf, tak boleh. Dia mesti berada dalam keadaan suci sebab dia kena ada wuduk. Okey, ketika memegang atau membawa Al-Quran. Ketika memegang atau membawa, sebab Al-Quran ni Al-Quran ni satu kitab suci Kita tidak boleh memegangnya tanpa tiada wuduk, mesti kena berwuduk. Itu maksudnya betapa Allah menjaga kesucian Al-Quran itu supaya kita pun menjaganya sebagai umat Islam. Peliharalah jangan suka hati pegang Al-Quran tak ada wuduk, dosa tu. Okey, baik, sunat. Sunat ketika berhadas kecil. Hukum sunat ni ketika kita berhadas kecil. Ketika membaca Al-Quran, sunat bila ada wuduk. Membaca dan memegang berbeza. Kita pegang itu mesti pegang mushaf Al-Quran. Kalau membaca tak ada wuduk, tak ada masalah. Tapi kalau kita ada wuduk, sunat punya, dapat pahala sunat. Ketika melaungkan azan dan juga iqamah, ini juga sunat. Okey, harap boleh faham setakat tu. Seterusnya, ini adalah dalil berwuduk. Okey, bismillahirrahmanirrahim, daripada surah Al-Maidah. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu birru'usikum warjulakum ila ka'bain. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak menunaikan solat, maka basuhlah mukamu
dan tanganmu hingga ke siku serta sapulah kepalamu dan badan. Basuh kakimu hingga kedua-dua buku lali. Maksudnya ini adalah anggota-anggota yang wajib dibasuh ketika kita berwuduk. Surah Al-Maidah. Okey, baik. Rukun wuduk ada 6. Rukun wuduk ada 6. Pertama, kita mesti ada niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua-dua belah tangan dari hujung jari hingga ke siku. Pastikan memang sampai ke siku. Kalau tak confirm, kamu lebihkan basuhan lebih ke atas siku pun tak ada masalah. Jangan kurang. Okey, sapu muka tu pun ada caranya. Lepas tu menyapu sebahagian kepala. Ada orang basuh depan je. Nanti pada Masya nanti bahagian depan dia je bercahaya. So basuh. Kalau boleh dapat sebahagian besar, baguslah. Okey. Membasuh kedua-dua belah kaki hingga ke buku lali. Pastikan sampai ke buku lali. Tertib ni maksudnya perlu ada turutan. Tak boleh basuh muka dulu, lepas tu basuh kaki, tak boleh. Mesti kena ikut turutan niat. Basuh muka, basuh kedua tangan hingga ke siku dan sampai akhirnya. Okey, seterusnya amalan sunat sebelum dan ketika berwuduk. Ini sunat. Sunat ni maksudnya apa? Setiap amalan yang Rasulullah buat. Sunat ni apa sahaja amalan yang Rasulullah laksanakan ketika berwuduk. Bila kita buat amalan sunat, kita dapat pahala sunat. Azimi kan, banyakkan amalan sunat. Sebab kita ni amalan wajib kita mungkin, amalan sunat ni mungkin dapat membantu menampung amalan-amalan kita yang kurang. Sebab itulah Rasulullah bagi kat kita amalan-amalan sunat supaya kita dapat menampung amalan-amalan wajib kita yang mungkin lompong sikit ataupun dan sebagainya. Menggosok gigi sebelum berwuduk. Menggosok gigi ni kita zaman sekarang lah, zaman Rasulullah dulu bersugi. Bersugi ni ada satu kayu sugi namanya. Rasulullah memang sebelum berwuduk mesti Rasulullah bersugi dulu. Dia bukan macam berus gigi, dia kayu. Ada orang suka baunya, ada orang tak suka. Tapi kalau kita buat, kita dapat sunnah dan banyak kelebihan yang tersembunyi bila kita bersugi. Okey, membasuh dan menyapu anggota wuduk 3 kali. Ni kita biasa buat 3 kali kan. Kita dah dapat sunnah Rasulullah. Menggosok ketika membasuh anggota wuduk. Menggosok kita membasuh. Kita gosok anggota wuduk tu, kita gosok. Kita masa kita ambil wuduk tu kita gosok. Kita dapat pahala sunat lah. Melebihkan kawasan basuhan muka. Lebihkan. Maksudnya bila muka tu bila betul-betul kena sampai telinga ni, sampai nak rambut tepi-tepi ni, pastikan kena sampai dekat pada dagu, tangan dan juga kaki. Sebab tu Rasulullah saya cakap tadi, tangan tu kalau kamu rasa tak confirm dah sampai ke siku, lebihkan basuhan dia, lebih kepada siku. Okey, kaki pun sama. Kalau boleh dapat sampai ke betih pun tak ada masalah. Paha pula kan, betih pun dah cukup memadai. InsyaAllah semoga amalan kita Allah berkati dan Allah terima. Menyelat janggut dan jambang yang tebal bagi lelaki. Ni kalau orang ni ada janggut, ada jambang yang tepi-tepi ni, dia selat dengan air, maksudnya pastikan memang betul-betul kena air dia kena. So amalan sunat, mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. Ni kita biasa buat kan. Menyelat jari. Menyelat ni maksudnya pastikan air tu betul-betul kena di celah-celah jari tangan dengan kaki. Ni kita banyak basuh aja, kita tak gosok-gosok sikit lah. Macam tu. Okay, menyapu seluruh kepala. Ni menyapu seluruh kepala. Tadi kita kata rukunnya sebahagian kan. Ni menyapu seluruh kepala, dapatlah pahala sunat. Lelaki mungkinlah. Okey. Okey, cara berwuduk. Saya pasti ramai yang tahu cara berwuduk bagaimana. Baca basmalah. Basmalah ni apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itulah basmalah.
Okey. Membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan. Okey, membasuh kedua tangan, dua-dua tangan hingga pergelangan tangan. Berkumur, memasukkan air dan menyedutnya ke dalam hidung. Mengeluarkan air dari hidung. Niat berwuduk ketika membasuh muka. Niat berwuduk ketika membasuh muka. Kenapa membaca basmalah sampai mengeluarkan air tu warna oranye? Apa maksud oranye? Siapa dapat jawab? Itu adalah sunat. Basuh dua tangan hingga pergelangan tangan. Warna oranye tu sunat ya, sunat wuduk. Rukun wuduk warna hijau. Sebab tu dia buat perbezaan tu. Okey, niat berwuduk ketika membasuh muka. Niat tu dah masuk kepada rukun wuduk. Kalau lupa niat, tak sahlah kita punya wuduk kita. Mesti berniat. Okey. Niat berwuduk ketika membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga ke siku, menyapu kepala, menyapu kedua-dua telinga. Telinga tu pun adalah sunat ya. Amalan-amalan yang kita sebenarnya tak perasan pun kita buat. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 sahaja anggota wuduk basuh muka, tangan, kiri kanan, kepala, kaki. 4. Tertib. 4 saja anggota wuduk yang wajib yang dibasuh. Yang lain tu adalah sunat. Menyapu kedua-dua telinga, membasuh kaki hingga buku lali, tertib. Dan membaca doa. Okey? Faham ya? Rukun mana, sunatnya yang mana. Sunat apabila kita laksanakan dapat pahala, tak laksanakan kita tak dapat apa-apa. Lebih baik kita ambil lah. Sebab berbeza orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah, sunat ni, dengan orang yang tak amalkan. Moga dapat menampung amalan kita yang wajib. Okey, doa ketika wuduk. Ni saya harap ramai yang dah hafal lah. Okey, saya baca sebentar lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Dalam doa ini Allah menyatakan bahawa kita minta dengan Allah supaya kita jadi orang-orang yang bertaubat. Jadikanlah kita orang yang sentiasa suka kebersihan dan jadikanlah kita orang-orang yang soleh. Kita nak jadi orang yang soleh kan? Kita nak masuk syurga mesti jadi orang yang baik. InsyaAllah ya, semoga amalan kita Allah terima. Barakallah. Perkara makruh ketika berwuduk. Perkara makruh ni maksudnya apa? Bila kita buat apa? Bila kita buat, kita dapat dosa. Kita tak dapat dosa, tapi kita tak dapat pahala. Okey? Bila kita buat, kita tak dapat apa-apa. Makruh ni macam kita tak dapat menggunakan air secara berlebih-lebihan, membasuh atau menyapu melebihi 3 kali, berkumur-kumur dan beristinja secara berlebih-lebihan. Rasulullah tak suka yang kita buat perkara yang berlebih-lebihan. Walhal ketika Rasulullah berwuduk di air sungai kan mengalir kan. Rasulullah kita cukup, jangan berlebih-lebihan. Itu air sungai, apatah lagi kita yang menggunakan air paip. Air paip tu buka kecil je. Dia selalu Ustazah pesan, kalau masa kamu ambil wuduk, Ustazah tengok kamu buka air besar-besar, Ustazah kata kena buka kecil je. Rasulullah tak suka kita berlebih-lebihan. Membazir namanya. Pastikan air tu bukan buka yang besar punya. Maksudnya cukup sekadar dia dapat membasahi, bukannya besar sampai mengecil kan. Tak boleh macam tu.
Jangan membasuh. Rasulullah tidak menyukai perbuatan tersebut. Berkumur-kumur dan istinja secara berlebih-lebihan, mendahulukan anggota kiri ketika membasuh tangan dan kaki. Ini semua perkara makruh lah. Bila kita buat, kita tak dapat banyak pahala sunat, kita dah tinggalkan lah ni kan. Menampak air ke muka ketika ambil air tanpa macam tu. Dia sebenarnya bukan tampar, kita ambil, kita sapu bukan tampar macam kita menampak orang macam tu. Tak boleh tampar ni elok lah. Okey, seterusnya mengelap anggota wuduk. Lap anggota wuduk. Dia kata, alah basah Ustazah, saya lap. Sudah tak jadi perkara makruh. Ketika berwuduk pun, kita bercakap pun adalah perkara makruh. Ya, ni Ustazah tengok banyak ambil wuduk pun boleh sembang, boleh bergelak ketawa, tak boleh itu perkara makruh perbuatan itu. Jangan amalkan. Okey. Ini aktiviti. Ini kita boleh buat sama-sama di rumah. Kamu boleh tengok tajuk ini, kamu boleh juga cuba laksanakan cara-cara untuk menjawab soalan ini. Perkara yang membatalkan wuduk, keluar sesuatu daripada kubur dan lubung. Maksudnya apa? Contoh, kencing, kalau keluar buang yang besar, kentut, keluar angin, itu dah membatalkan wuduk. Tidur dengan cara tidak tetap punggung ke lantai. Dia tidur tak tetap punggung. Ada korang tidur statik, nak tunggu maghrib ke isyak tu dia tidur terlentang pula. Memang lebih baik ambil wuduk lah ya. Hilang akal dengan sebab pita, mabuk, gila atau sakit. Persentuhan kulit antara lelaki dan perempuan bukan mahram. Ini nyata batal wuduk kita Menyentuh kemaluan manusia dengan tangan atau perut jari. Perut jari apa? Perut jari inilah. Ini. Perut jari. Tengah-tengah namanya perut jari. Okey. Menyentuh lingkaran dubur dengan tapak tangan atau perut jari. Tak boleh itu perkara yang membatalkan wuduk. Okey, baik. Penemuan sains apabila adalah amalan berwuduk. Penemuan saintifik dapat mengelakkan kuman yang berbahaya seperti Staphylococcus epidermidis. Ni kuman Maksudnya berwuduk ni dari segi saintifiknya sangat dapat mengelakkan kuman lah Ini saintifik bukti sains. Anggota badan menjadi bersih, selamat daripada serangan kuman dan jangkitan penyakit berbahaya. Kulit sentiasa menjadi lembap, mengawal kestabilan suhu badan. Pusat saraf akan segar apabila dibasuh dengan air. Nak lagi ketika kita nak solat Zuhur. Solat Zuhur tu kan waktu tengah hari kan mengantuk je kan. Tu bila dah kena air rasa segar, rasa nyaman. Okey. Satu lagi dengan coronavirus sekarang kan, orang kata bila kita selalu berwuduk tu insya-Allah coronavirus ni tidak menjangkiti kita lah. Selalulah mengambil wuduk, selalu berada dalam keadaan berwuduk. Sebab wuduk ni kita rasa suci, kita sentiasa buat perkara yang baik insya-Allah Hikmah berwuduk. Baik, hikmah berwuduk membersihkan anggota badan dan menjernihkan rohani, memberi ketenangan, kesegaran dan mengawal perasaan marah dan tekanan, menambah keyakinan dan keimanan pada hari akhirat, mendapat keampunan Allah Subhanahu Taala dan keluar dosa daripada basuhan wuduk. Maksudnya bila kita selalu berwuduk, segala dosa-dosa kita akan gugur bersama dengan air wuduk yang gugur. So, kalau kita rasa kita banyak dosa, kita banyakkan berwuduk. InsyaAllah Allah akan ampunkan dosa kita dan akan menjadikan wajah kita bersih-berseri. Orang yang berwuduk ni, kesan air wuduk tu memang akan nampak. Tak perlu pakai makeup.
Tak perlu makeup tebal-tebal, tak perlu pakai eyeshadow ke apa, tak perlu. Kalau perempuan lah, yang lelaki pun tak payah tacap-tacap, bedak-bedak dan sebagainya pun. Basuhan air wuduk itu akan menjernihkan wajah seseorang. InsyaAllah wajah kita pun akan bersinar pada mahsyar nanti. Kawasan basuhan wuduk akan bercahaya pada hari akhirat. Ini hari akhirat nanti itu mengambil wuduk di rumah sebelum ke masjid menambahkan kesempurnaan solat. Siapa nak pergi solat, tak kisahlah solat fardu ke solat Jumaat, dia ambil wuduk kat rumah. Perjalanan niat tu nak pergi solat berjamaah hari Jumaat, semoga Allah menambahkan lagi lah keberkatan hidup dia dan dalam kehidupan. Itu sahaja. Saya harap penerangan Ustazah berkaitan tajuk ini dapat memberi sedikit pemahaman kepada kamu, dan insya-Allah kita akan buat amali solat, amali wuduk amali solat lah. Amali wuduk apabila kita buka sekolah nanti, insya-Allah. Ini salah satu daripada hafal kamu juga dan juga PBD kamu untuk Ustazah ambil markah. Semoga kamu dapat praktikkan amalan berwuduk, sebab amalan ini memang kita laksanakan di rumah Cuma nak tahu bagaimana cara kamu, adakah sempurna atau tidak sahaja amalan wuduk kamu. Jangan ambil mesti dengan wuduk tu mesti dengan tertib, mesti dengan bukan menggunakan air yang berlebih-lebihan macam kita bincangkan tadi Saya harap faham mari wuduk. Okey, itu sahaja. Kalau soalan boleh ditanyakan dalam Telegram kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.